Tunggu. Tak ada orang. Langsung tak ada orang kat situ. Jadinya, saya pun berjalanlah ke arah lift. Sampai dekat lift, saya picit butang lift nombor 9. Lift sampai, saya toleh kiri, toleh kanan, tak ada orang lagi tau. Saya terus masuk dalam lift. Dan waktu kaki nak masuk dalam lift tu, saya macam teragak-agak. Waktu tu, saya rasa macam tak sedap hati je. Dan saya fikir, waktu tu nak naik tangga je sebenarnya. Tapi, tingkat 9 tu, nak menapak naik tangga kan. Baru tanggal untuk saya sampai atas nanti. Bila difikir-fikirkan, tak apalah, tawakal je lah kan. Jadinya masuk dalam lift, pintu pun tertutup. Tingkat 1. Tingkat 2. Lepas tu dekat tingkat 3. Dan lift ni berhenti dekat tingkat 3 tau. Saya mula-mula rasa macam lega jugalah. Mula-mulanya sebab ada yang naik. At least adalah teman. Tapi bila pintu lift ni terbuka, saya nampak seorang perempuan pegang buku siap. Lusuh sangat tau, dengan baju dia lusuh. Buku pun lusuh. Memang kuning-kuning sangat. Dengan berdebu-debu dekat tangan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya. InsyaAllah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini, anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, kali ni KSM nak bawakan anda. Pada hari ini kita nak cerita pasal kisah apa? Kita nak cerita pasal kisah Puncak Alam. Jadinya tanpa membuang masa lagi, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okey, baiklah. Untuk kisah yang pertama ni, kita terus dengan kisah yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Am dan bekerja sebagai anggota polis bantuan dekat sebuah IPT di Puncak Alam Selangor. Kerja dekat sini alhamdulillah okey, semua okey, gaji pun okey, bos-bos pun semua okey. Yang paling penting kawan saya satu tempat kerja ni lah, semua pun okey. Syukur sangat-sangat dapat kerja dekat sini. Biasalah kan, nama pun kerja sebagai polis bantuan, mesti tak lari daripada pengalaman-pengalaman mistik. Jadi, yang saya nak storykan kat sini pada hari ini adalah pengalaman seram pertama kali yang pernah terjadi pada saya ketika tahun pertama saya bertugas sebagai anggota polis bantuan dekat sini. Pada satu malam tu, ketika tu jam lebih kurang pukul 9 malam lah, lebih kurang. Dan saya bekerja shift petang pada hari tu, bermula daripada pukul 3 petang hingga ke 11 malam. Jadinya nak dijadikan cerita, pada pukul 9 malam tu, saya bertugas meronda di sekitar kawasan kolej. Baru je seminggu saya kerja kat situ. Dan masih lagi belum fasih dengan bangunan ataupun selok-selok bangunan dekat fakulti ni ataupun departmen-departmen yang ada dekat dalam kawasan IPT tersebut. Yelah, baru bekerja kan, banyak sangat benda-benda yang nak kena belajar lagi. Nasib baiklah kawan-kawan saya ni banyak, semualah boleh kata, semuanya steady belaka. Boleh sabar dengan saya, nak tunjuk ajarkan pada saya.
Pada malam tu, saya waktu tu dengan menaiki motosikal, saya pergi ke salah satu mesin ATM yang berada dekat dalam kawasan IPT ni. Niat nanti, bila balik kerja ni tak perlulah nak singgah lagi, nak cucuk duit lagi. Nanti balik nanti bolehlah singgah makan dulu dan nak isi minyak motor sebabnya minyak motor waktu tu dah kering. Ini selepas je saya selesai cucuk duit tu dan semasa perjalanan nak balik ke pos pengawal keselamatan daripada mesin ATM tu, for your information dalam fakulti ni ada kedai minuman Tea Life. Dan sebelah dia ni ada mesin ATM juga. Dan dekat sinilah saya ditahan oleh seorang budak lelaki. Dan saya tengok dia ni berdiri je dekat sebelah motosikal dia yang diparkkan dekat tepi jalan tau. Dan waktu saya pandang dia tu, saya dah dapat agak dah yang dia ni umur dalam lingkungan sebaya-sebaya macam saya lah. Dalam umur 20-an, 20 lebih malah macam tu. Dan saya pun langsung tak ada fikir benda-benda yang pelik pun waktu tu. Dalam hati saya, dia ni mestilah budak-budak student kat sini. Dan bila dah dia tahan lambai-lambai tangan macam tu, saya pun berhentilah. Yelah, saya kan pakai uniform kerja waktu tu. Mungkinlah dia ni nampak saya macam tu, dia pun nak minta pertolongan. Ke dia ni ada apa-apa emergency ke kan? Saya waktu tu langsung tak ada fikir benda yang bukan-bukan lah. Tak ada rasa macam curiga langsung. Dan selepas saya berhenti. Ya cik, kenapa ni? Motor rosak ke? Tak adalah bang, tak adalah. Motor tak rosak pun. Motor okey je. Macam ni lah bang. Saya sebenarnya nak pergi fakulti perubatan. Tapi saya tak jumpa. Dah puas saya pusing-pusing ni. Dah berapa kali sesat. Pusing sampai dekat sini balik. Saya student baru kat sini. Boleh tak bang? Tolong tunjukkan saya dekat mana fakulti perubatan ni. Boleh tu boleh. Tak ada masalah. Cuma itulah. Sama lah kita ni. Awak baru. Saya pun sebenarnya baru je kerja kat sini seminggu. Jalan-jalan dekat sini pun saya tak berapa tahu sangat sebenarnya. Tapi tadi nak pergi mana tadi? Nak pergi fakulti perubatan kan? Okeylah macam ni. Awak follow je saya naik motor ni, kita cari sama-sama. Kalau tak silap saya lah, fakulti perubatan tu dekat belah atas sana tu. Okeylah, jomlah. Awak follow je saya. Awak naik motor awak, follow saya. Kita cari sama-sama mana fakulti perubatan ni. Dan waktu tu lah, saya tak terfikir pun benda yang bukan-bukan tau. Dan waktu tu juga, saya langsung tak terfikir nak inform saya punya in charge shift waktu tu lah. Dan saya just, orang kata dah orang minta tolong kan, saya terus jalan je. Kalau diikutkan SOP lah, sepatutnya memang saya kena inform. Dan dekat sini memang tempat dia sangat-sangat luas. Jadinya berbaliklah pada part yang kita orang naik atas bukit tu lah. Untuk nak cari sama-sama fakulti perubatan tu lah. Bila dah sampai sana, malangnya tak ada satu signboard pun yang tertulis fakulti perubatan ni. Dah puas dah, pusing sana, pusing sini. Dah dekat setengah jam jugalah mencari waktu tu. Pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing sini. Tak jumpa-jumpa. Jadinya saya decide lah waktu tu nak naik lagi ke atas. Kot-kot ada lagi tempat belah atas sana kan. Dan saya pun teruslah gerak naik ke atas lagi. Dalam perjalanan nak naik ke atas tu, saya rasa macam tak sedap hati. Tiba-tiba baru saya tersedar yang tempat dekat atas bukit ni tak ada apa-apa melainkan tangki air je. Dan bila dah tersedar macam tu, saya terus toleh ke belakang nak inform dekat budak lelaki yang follow saya tadi tu lah. Tapi yang peliknya, budak lelaki tu, saya toleh-toleh je, dia dah tak ada dekat belakang tu. Tak ada sesiapa pun yang follow saya dekat belakang tu. Dan saya pelik lah waktu ni. Kalaulah kot-kot dia patah balik ke apa, saya ni mesti perasan sebab jalan tu sempit je. Satu hala je jalannya. Jadinya saya pun berhentikanlah motosikal saya dan saya call member saya yang dia ni pun anggota juga. Sama-sama bertugas hari tu dengan saya. Dan saya pun tanyalah pasal fakulti perubatan ni dekat mana. Sebab dia ni dah lama kerja kat sini. Jadinya selok-belok kat sini dia lebih tahulah. Dan apa yang mengejutkan, member saya cakap fakulti perubatan tu tak ada dekat dalam kampus Puncak Alam tu. Tapi cuma ada dekat cawangan Sungai Buloh je. Dan bila dengar dia cakap macam ni kan, saya terus macam, iya ke? Saya terus terdiam tau. Dan saya dah mula rasa lain macam dah. Dengan tempat tu punya suasana waktu tu, sunyi, sepi, gelap gelita pula tu dekat tangki air paling atas tu. Dan IPT ni dia kawasan yang berbukit-bukit. Yang tahu-tahulah macam mana seramnya dekat atas tempat tangki air yang paling atas ni. So,
saya pun buat keputusan lah untuk nak patah balik ke pos kawalan polis bantuan dekat bawah tu. Keesokan harinya, barulah saya dapat tahu yang tempat saya kena tahan dengan budak lelaki tu semalam, dulu pernah terjadi sesuatu kes kemalangan masa tahun 2011. Pernah berlaku satu aksiden dekat situ dan seorang pelajar lelaki meninggal di tempat kejadian, terbabas masuk dalam longkang dekat tepi laluan jalan dekat situ. Dan motosikal yang pelajar saya jumpa semalam naik pun sama jenis dengan warna seperti mana yang diceritakan oleh anggota yang dah lama bertugas dekat IPT ni. Motosikal dia, motosikal Chris warna merah. Bila dengar macam tu kan, saya terus terkejut lah. Macam tak percaya kejadian ni terjadi pada saya. Tapi tak adalah sampai demam ke apa. So sampai hari ni lah, saya masih terbayang-bayang budak lelaki tu. Dan kalau saya ada buat rondaan dekat tempat tu lah, saya rasa macam ternampak-nampak je dia. Dan untuk pengetahuan anda semua, saya masih lagi bertugas dekat IPT sini. Dan ini adalah kisah seram pembukaan pada malam ni. Macam mana? Dia nak kata seram tak seram sangat lah, tapi agak misteri lah. Siapa budak lelaki yang dijumpa pada malam tu? Dan okey, sebab KSM masih ada lagi 2 kisah pada malam ni, jadi kita terus dengan kisah yang kedua. Okey, baiklah. Untuk kisah yang kedua pada malam ni, kita terus dengan kisah dia. Assalamualaikum dan hai semua. Waalaikumsalam. Ni, saya nak share sikit cerita seram yang saya alami sewaktu saya belajar di UiTM Puncak Alam. Okey, nama saya Hani, student UiTM Puncak Alam. Dah masuk SEM 3 saya dekat sini. Blok-blok college dekat sini memang banyak. So, saya memang tinggal dekat college dia ni lah. Dan college dia ni nak dikatakan dikelilingi dengan hutan pun tak juga. Tapi sunyilah time malam. Dan cerita dia bermula bila saya mula-mula daftar masuk dekat college ni. Dekat suatu SEM 3 ni lah. Dan actually saya sampai awal sebenarnya. Dah sampai awal untuk nak daftar. Tapi sebab tunggu kawan-kawan punya pasal lah waktu tu. Untuk nak dapatkan konon-konon kalau ramai-ramai sekali kita orang ni daftar, dapatlah duduk serumah. So dekat pukul 3 petang jugalah baru kami daftar. Masam jugalah muka pengurusan asrama tu waktu tu. Sebab kami ni student yang paling last sekali untuk daftar masuk ke college tu. Sebab daftar kami ni paling last sekali, kami dapat rumah dekat tingkat yang paling atas sekali. Dekat tingkat 9. Dekat tingkat 9 ni hanya ada 5 biji rumah tau kat sini. Dan rumah yang diduduki hanya rumah kami je. Yang lain tu semua kosong. Anda cuba bayangkan seram kan? Yang lain semua rumah kosong. Dekat situ dah lah tingkat paling atas. Kita seorang je yang duduk kat situ. Okey, kita teruskan dengan cerita dia. Satu hari tu saya balik college lewat malam waktu tu. Dah memang lewat sangat lah. Sebabnya waktu tu saya keluar beli barang-barang keperluan lah. Dan itu adalah hari ketiga kami duduk dekat sini selepas daftar tu lah. Pukul 1 pagi macam tu lebih kurang. Memang sunyi sepi dah kawasan college waktu tu. Hanya ada beberapa lampu bilik je yang buka. Sebab awal semester kan, siapa je rajin nak stay up. Kawan saya pun drop outkan saya dekat bawah tu. Dan lepas je kereta kawan saya tu pergi, saya pun tengok sekeliling. Kot-kot ada teman nak naik lift sekali ke. Dan saya ni pula jenis yang cuak sikit lah dengan tempat sepit-sepit seseorang. So, nak pula time-time macam ni kan. Tunggu. Tak ada orang. Langsung tak ada orang kat situ. Jadinya, saya pun berjalanlah ke arah lift. Sampai dekat lift, saya picit butang lift nombor 9. Lift sampai, saya toleh kiri, toleh kanan, tak ada orang lagi tau. Saya terus masuk dalam lift. Dan waktu kaki nak masuk dalam lift tu, saya macam teragak-agak. Waktu tu, saya rasa macam tak sedap hati je. Dan saya fikir, waktu tu nak naik tangga je sebenarnya. Tapi, tingkat 9 tu, nak menapak naik tangga kan. Baru tanggal untuk saya sampai atas nanti. Bila difikir-fikirkan, tak apalah, tawakal je lah kan. Jadinya masuk dalam lift, pintu pun tertutup. Tingkat 1. Tingkat 2. Lepas tu dekat tingkat 3.
Dan lift ni berhenti dekat tingkat 3 tau. Saya mula-mula rasa macam lega jugalah. Mula-mulanya sebab ada yang naik. At least adalah teman. Tapi bila pintu lift ni terbuka, saya nampak seorang perempuan pegang buku yang lusuh sangat tau. Dengan baju dia lusuh, buku pun lusuh, memang kuning-kuning sangat, dengan berdebu-debu dekat tangan dia, dengan pucatnya muka dia tu. Dan actually saya ni memang boleh nampak makhluk-makhluk halus ni. Cuma setelah sekian lama tak pernah nampak benda-benda macam ni sejak nenek saya tutup hijab saya yang terbuka. Dan ini adalah first time saya ternampak balik benda tu. Dan saya dapat rasa badan saya waktu ni terus rasa sejuk, menggeletar seluruh badan saya. Tapi benda ni, kalau kita tak kacau dia, dia pun tak akan kacau kita. So, saya waktu tu berdiri je dekat penjuru lift tu. Diam je tau. Saya tak bergerak langsung. Saya dekat belakang dan benda tu pula dekat depan. Dan saya memang rasa macam dah nak menangis sangat-sangat tau waktu tu. Sebab dia tak tekan apa-apa pun butang dekat lift. Dia ni nak pergi kat tingkat 9 juga ke apa? Ui, masak aku kalau dia follow aku balik rumah nanti. Saya fikirkan time tu, macam manalah saya nak turun kat tingkat 9 nanti. Jadi sampai dekat tingkat 9, saya diam je time ni. Dan saya tak bergerak pun. Saya tunggu, tengok dia keluar. Dia keluar jalan terserit-serit. Sebab sebelah kaki dia tu macam terkulai macam tu. Dan time ni, saya pun dah siap-siap dah. Tarik nafas, konon-kononnya standby lah nak pecut berlari masuk rumah. Tapi, guess what? Dia berjalan terseret-seret tu menuju ke arah rumah saya. Dan sampai kat depan pintu rumah saya tu, dia berhenti dan berdiri dekat depan rumah saya. Dan saya perasan dia macam toleh ke arah saya. Lepas tu dia terus hilang macam tu. Dan saya punyalah tak tahu nak buat apa waktu tu. Saya terus call housemate saya, suruh dia bukakan pintu. Takut macam mana sekalipun, saya tutup je mulut. Walaupun diorang ni ada tanya-tanya juga, kenapa muka saya pucat semacam. Dan sebenarnya, saya dah boleh agak lah. Rumah saya tu ada 4 bilik. Satu bilik 2 orang. Bilik A, B, C penuh. Tapi bilik D ni kosong, tak ada orang duduk. Dan saya dapat rasa bilik tu berpenghuni juga. Cuma malaslah nak kecoh-kecoh. Jadinya, pada satu malam tu lah, beberapa hari lepas kejadian yang pertama ni, saya bangun nak pergi ke toilet dalam pukul 2 pagi lah lebih kurang waktu tu. Dan housemate saya semua dah tidur lah time tu. Dan toilet dekat sini dia ada 3. Satu shower, satu lagi ada yang toilet yang jamban duduk, dan satu lagi yang jenis jamban cangkung punya. Dan saya pun masuklah dekat toilet yang jamban cangkung tu. Dan waktu saya dekat dalam tu, saya dengar bunyi orang heret-heret kaki jalan macam terseret-terseret macam tu. Ish, macam pernah dengar bunyi seret-seret kaki ni. Terus saya teringat balik. Jantung saya duk-dap dah waktu tu. Dan saya jenguklah kat bahagian pintu bawah tu. Sebab kat situ dia macam ada ruang sikit kan. Kot-kot lah kawan-kawan saya ke. Tapi yang saya nampak ada kaki. Pucat gila. Dan macam kaki mayat dah saya nampak kat luar tu. Dia senyap je tau. Berdiri tegak je kat situ. Dan saya kat dalam ni pun senyap je lah. Tak berani saya nak keluar. Nak baca doa perlindungan apa benda pun tak boleh. Kan kat dalam tandas ni kan. Jadinya beberapa minit lepas tu lah, barulah kaki tu bilang. Yelah, saya ni pun bukan nak kata yang saya ni berani sebenarnya. Tapi kita tak boleh takut sangat dengan benda-benda macam ni. Kita kena takut dengan Allah saja. Tapi kena jugalah hormat mereka ni. Sebab mereka pun makhluk Allah. Ingat tak yang kecoh pasal kes geng jubah hitam tu? Masuk kolej di beberapa universiti dulu tu. Dan waktu tu tempat saya ni pun heboh gila. Sampai ada satu malam tu, diorang kecoh nampak jubah hitam tu dekat dalam lift. Jadinya disebabkan takutlah semua housemate saya ni tidur dalam bilik saya. Dan bilik saya ni bilik C. Sebelah bilik kosong tu lah. Berhimpit-himpit lah 6 orang sekali tidur. Dan bila dah tutup lampu, kawan saya seorang ni buka pintu sikit. Sebab nak cari apa barang agaknya, saya pun tak tahulah waktu tu. So, hanya ada sinaran lampu luar bilik je sikit menyuluh ke dalam bilik. Dan time tu, saya ternampak dia berdiri dekat tepi pintu bilik saya. Dan saya nampak dia setengah je tau badan dia kat situ. Dan mata dia ni tenung je dekat kawan saya yang tengah cari barang tu. Tapi, orang lain tak perasan tau time tu. Dan saya rasa lah mungkin sebab kawan-kawan saya waktu tu buat-buat bising lah macam tu, kecoh-kecoh sangat kan. Dan saya pun minta lah diorang ni semua diam. Orang kata janganlah buat bising sangat. Barulah benda tu hilang macam tu je. Okay,
Pernah satu malam tu lah, esok tu saya ada test. So saya stay up lah. Memandangkan subjek tu kena hafal, saya pun masuklah bilik D tu untuk nak hafal. Tak naklah kacau roommate-roommate saya yang lain. Dan saya pun waktu tu nak concentrate pada study. Dan bila dah penat menghafal ni, saya terlelap dekat atas katil. Waktu tu saya tak tutup lampu tau. Lepas je saya terjaga bila saya dengar macam bunyi orang tengah menulis-nulis. Lepas tu bunyi orang letak pen. Dan sambung balik menulis macam tu. Saya bangunlah. Bangun, gosok-gosok mata pun semua sebab dalam bilik tu dah gelap tau. Siapa pula yang menulis dalam kegelapan macam ni? Dan saya pun pandanglah ke arah meja study. Saya nampak ada sosok tubuh seorang perempuan tengah tertunduk-tunduk menulis dekat atas meja tu. Tapi saya langsung tak kenal siapa perempuan tu. Dan time tu baru saya teringat yang saya ni sekarang dalam bilik D. Cepat-cepatlah saya bangun, tak berpaling dah ke arah tu dan terus keluar daripada bilik tu. Masuk je dalam bilik saya tengok kawan saya tengah study. Geram jugalah time tu kan. Saya tanyalah dia, siapa yang padamkan lampu bilik dia tu? Dia cakap dia yang padamkan. Sebab saya dah terlelap dalam bilik tu. Katanya sebab kesiankan saya tidur dalam bilik terang menderang macam tu. Dan saya terus diam je. Sekarang kalau saya cerita pasal bilik tu sekarang, terkejut pula diorang ni semua. So saya telan je lah seorang-seorang diri. Dan bilik di tu pun kita orang tak pernah biarkan kosong tau actually. Adalah juga time-time kita orang masuk dalam bilik tu, mengaji Al-Quran sikit dalam tu. Tapi bukan setiap hari lah. Dan saya tak rasa housemate saya boleh nampak dia tu. Dan saya pun tak nak lah menakutkan diorang. Cuma kita ni janganlah tinggal solat. Mengaji pun jangan lupa. InsyaAllah benda tu takkan kacau kita. Yang saya ni pun sebab boleh nampak benda-benda macam ni sebab hijab saya ni dulu pernah terbuka sebab pernah kena sihir. Dan itu je lah yang saya nak sharekan. Buat sesiapa yang stay dekat Palam, jaga diri, jangan bising-bising sangat. Tambah-tambah yang stay dekat tingkat 9 tu ya. Dan kisah ni terjadi tak lama sangat tau. Tak kisahlah korang Blok Rafflesia ke, Angsana ke, Dahlia ke, Kasuarina ke, please jaga hubungan anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah kisah seorang Malaysia yang kedua. Macam mana anda rasa dengan kisah dia? Semoga anda terhibur sebab KSM masih ada lagi satu kisah untuk malam ni. So korang stay tune tau, jangan pergi mana-mana. Kalau ada iklan tu tolonglah, janganlah skip, supportlah sikit KSM ya. Baiklah, kita terus dengan kisah yang seterusnya. Okey, baiklah untuk kisah yang terakhir pada malam ni Semoga anda masih lagi stay chill dengan KSM ya. Kita terus dengan kisah yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa sini pernah duduk asrama masa zaman sekolah dulu? Mesti banyak pengalaman pahit, manis, tawa masin, masam, payau semua kan? Dan saya yakinlah sedikit sebanyak mesti korang pernah alami pengalaman menyeramkan dekat asrama. Ataupun mungkinlah anda ni pernah dengar cerita-cerita daripada senior-senior. Jadinya dekat sini pada hari ni, meh sini, saya nak kongsikan sikit pengalaman saya selama setahun duduk dekat asrama. Dan saya start masuk asrama pun masa tu saya tingkatan 6 atas. Dan sebab itulah setahun aja saya duduk dekat asrama ni. Dan asrama saya ni terletak dekat pedalaman tau, dekat kawasan kampung. Dan asrama ni mempunyai 2 blok, yang mana setiap bloknya mempunyai 4 tingkat. Blok A penghuninya penuh sehingga ke tingkat 4. Dan blok B kosong dekat tingkat 1. Tingkat 2 hanya satu bilik dibuka untuk 4 orang. Dan yang duduk dekat situ hanya orang-orang yang berjawatan besar dalam asrama ni je. Okey, tingkat 3 ni penuh dan tingkat 4 kosong. Dan saya ni ditempatkan dekat tingkat 3. Bilik paling ujung sekali. Sebelah tangga bersama dengan 2 orang sahabat daripada kelas saya. Iaitu seorang nama dia Yana dan seorang nama dia Ita. Katil dalam dom kita orang ni ada 6. Jadinya 3 katil masih kosong. Dan katil-katil yang kosong ni lah yang menjadi tempat persinggahan junior-junior yang nak tumpang tidur. Ada satu minggu tu, Ita cuti sebab tak sihat kata dia. Jadinya kami hanya tinggal berdua je dalam bilik tu. Selalunya waktu maghrib,
kami akan solat berjemaah dekat surau. Dan tangga di sebelah bilik kami ni adalah tangga yang paling dekat dengan surau. Tetapi dikunci kerana tangga tersebut merupakan tangga yang paling hujung. Jadi warden tak membenarkan sesiapa pun menggunakan tangga tersebut. Tak tahulah apa alasan dia orang lah waktu tu. Kami akan menggunakan tangga depan dan U-turn balik semula untuk sampai ke surau. Pada hari itulah nak dijadikan cerita lah. Ada seorang junior yang merangkap ketua Aspuri. Dia orang tegur kami waktu tu dekat surau ni lah. Assalamualaikum kak. Kak, akak berdua je ke ni? Mana Kak Ita? Lah kau ni, takkanlah kau tak tahu. Kak Ita kau kan cuti. Kau ni mengigau ke apa? Takkanlah. Baru je orang nampak tadi Kak Ita turun tangga ni lah sorang-sorang. Tapi orang tak tegur lah sebab tengok muka dia masam je. Ingatkan bergaduh dengan akak berdua. Dah. Kau jangan nak buat cerita Alia. Menakut-nakutkan aku je. Aku tampar pun kau nanti. Kak Ita mana ada dekat asrama? Dah seminggu dia demam campak. Kalau kau tak percaya, kau tanya warden Cik Mah tu. Semalam baru je akak hantar MC Kak Ita tu dekat warden. Lah, iya ke? Habis, yang orang nampak tadi siapa kak? Itulah kau kan? Member kau yang tu lah. Siapa lagi? Lagipun, pagar kat tangga belakang tu kan kunci. Siapa lagi yang boleh lalu dekat situ kalau bukan dia? Dan dia pun nak sembahyang juga. Biarlah dia. Dan perkara-perkara macam ni sebenarnya dah menjadi perkara yang biasa lah. Makhluk dekat asrama tersebut memang suka menyerupai kawan-kawan kita orang. Nasib badan lah siapa yang terkena tu. Dan dekat tingkat 2 yang saya bagi tahu tadi, hanya ada satu bilik untuk ketua-ketua asrama tu. Sebenarnya terdapat lagi satu bilik besar seperti rumah apartmen tau dekat situ. Yang dulunya diduduki oleh seorang cikgu perempuan bersama dengan suami dia. Saya namakan cikgu tu, nama dia Cikgu Zaleha je lah. Dan suami dia Encik Ibrahim. Okey, Encik Ibrahim ni kerja dekat atas kapal. Jurutera kapal kalau tak silap saya. Selalu belayar dalam 3-4 bulan barulah sekali balik macam tu cuti kan. Kebetulan pada masa tu dekat bulan Ramadan lah. Suami Cikgu Zaleha masih belayar dan akan berlabuh 3 hari sebelum raya. Cikgu kita orang masa tu tengah sangat mengandung dah. Cikgu Zaleha tu lah. Seminggu sebelum raya tu, semua penghuni-penghuni asrama ni dah pulang dah waktu tu. Dah balik ke kampung masing-masing. Sebab cuti penggal waktu tu jatuh pada bulan Ramadan dan awal Syawal. Memang raya sakan lah kita orang masa tu. Yelah, cuti panjang. Dan bila buka sekolah pada minggu kedua Syawal tu, para penghuni asrama pada masa tu rasa pelik. Kenapa bilik yang Cikgu Zaleha tu duduk telah dipalang pintu dan tingkapnya dia dengan kayu? Kak Wani waktu tu senior saya lah. Dia ni kepoci sikit. Jadinya dia pergilah bersoal siasat dengan Pak Gad asrama tu. Rupa-rupanya cerita Pak Gad tersebut sehari sebelum suaminya berlabuh. Cikgu Zaleha ni dah jatuh dekat dapur rumah tau. Dan Cikgu Zaleha ni keguguran dan pingsan dekat situ sebab kehilangan banyak darah. Dan dia dijumpai pun selepas Pak Gad dan suaminya memecah masuk pintu. Dan menurut Pak Gad ni, Cikgu Zaleha keguguran kerana terjatuh. Dia pingsan tapi tak ada setitis darah pun dekat atas lantai dapur tu. Macam pelik lah kat situ kan. Biasanya orang keguguran kan darah bersepar-separ kan. Mana pergi darah tu? Okey. Dan cerita selepas tu, saya pun tak pasti sangat lah. Tapi sejak buka sekolah lepas raya tu, Cikgu Zaleha dah tak datang mengajar. Dengar cerita, Cikgu Zaleha dah berhenti kerja dan balik ke kampungnya di Baling. Wallahualam. Sampai sekarang, bilik tersebut masih berpalang pada pintu dan tingkap dia. Dan kalau bernasib baik, korang akan disapa dengan salam perkenalan bila lalu dekat depan bilik tu. Dan saya pun pernah terkena. Masa tu saya dengan Yana dengan Ita ni baru seminggu je duduk asrama. Jadinya kita orang ni saja-sajalah nak round-round satu asrama. Yelah, budak baru kat situ, tak tahu nak jalan-jalan, nak tengok-tengok tempat kan. Selepas habis prep malam tu, dalam pukul 11 malam macam tu, kita orang bertiga pun pergilah bilik ketua-ketua asrama. Dan masa pergi tu, tak ada apa-apa pun yang berlaku. Alhamdulillah, masa dekat bilik diorang ni, Alia lah cerita tentang bilik Cikgu Zaleha yang berpalang tu. Kita orang apa lagi bila dah dengar cerita macam tu, cuak lah kan. Nak naik bilik ikut tangga belakang. Lagilah seram. Sebab gelap nak mati tangga tu tau. And for your information, tangga tu masa tu belum lagi kunci tau. Warden pula waktu tu, yelah, nak mengelakkan budak-budak lalu tangga tu, warden sengaja tanggalkan semua lampu dekat tangga tu. Sebab nak elakkan kita orang kat blok B ni daripada menggunakan tangga tersebut lah waktu tu. Sebelum dia orang manggakan kat situ kan. Pernah lah junior
cerita, dia ni seludup handphone ke asrama. Dan masa tengah malam, dia tengah bergayut dengan pakwa dia masa tu, dekat tangga belakang tingkat 4 yang gelap tu, tengah-tengah dia on call waktu tu, boleh pula dia nampak kakak cantik tau. Baik punya melayang-layang dekat hujung sudut tangga tu. Dan sejak daripada peristiwa tu, memang dah tak ada sesiapa pun berani melepak dekat situ. So, bila dah dengar cerita dekat belakang tu macam tu kan, alamak, nak tak nak kenalah lalu juga dekat depan bilik Cikgu Zaliha. Dan masa tu, kita orang jalan seiring tau, bertiga. Sambil pegang tangan masing-masing dan baca ayat kursi kuat-kuat dan berulang-ulang kali. Sampailah kita orang tiba dekat dom kita orang. Masa lalu depan bilik tu, boleh pula dengar suara kanak-kanak merengek-rengek dengan suara seorang perempuan tengah mendodoikan anak daripada dalam bilik tu. Dan kita orang waktu tu rasa macam jalan ni dah laju dah. Jalan laju-laju tapi tak tahulah kenapalah rasanya macam lambat sangat nak melepasi bilik tu. Masalahnya memang bilik Cikgu Zaliha tu sebenarnya pun memang panjang pun. Kan dah beritahu tadi kan. Bilik Cikgu Zaliha ni dia macam apartmen tau. Saya masa tu dekat tengah, diapit dengan Yana dengan Ita dekat kiri kanan saya lah. Yang dengar suara kanak-kanak dengan wanita tu cuma saya dengan Yana. Yang si Ita ni pula lain cerita dia. Dia nampak tingkap nago dekat bilik Cikgu Zaliha tu tertanggal satu cermin. Padahal tingkap tu semua tertutup tau. Semua tertutup rapat. Dan dia perasan dekat tingkap nakor yang dia kata tertanggal tu, ada satu mata bulat besar yang memerhati kita orang daripada tingkap tersebut. Lepas tu dia dengar ada tapak kaki beramai-ramai dekat belakang kita orang. Berjalan macam follow kita orang rapat-rapat. Patutlah dia tu beria je dia tarik tangan kita orang suruh kita orang jalan laju. Dan bersungguh-sungguh betul dia baca ayat kursi time tu. Barulah saya tahu kenapa kan. Waktu dekat-dekat nak XTPM, makin kerap gangguan yang berlaku kepada setiap penghuni asrama ni. Ada yang ternampak kelibat lah, ada yang kena sergah lah, ada yang masa tidur kena tarik selimut, ada yang tengah basuh-basuh baju, tiba-tiba nampak ada benda melintas. Dan yang berjaga malam buat ulang kaji pula, siap encik gula-gula ni temankan dia lah pula kan. Jadinya oleh kerana takut yang melampau-lampau, petang tu kita orang bertiga dengan adik-adik form 5 dom sebelah ni berpakat nak pagarkan bilik kita orang. Dan dom saya dengan dom sebelah tu bersambung. Tengah-tengah tu ada toilet dengan bilik mandi tau. Jadinya pada petang tu, junior saya yang agak tinggi ilmu agama dia ni dengan Ita memulakan aktiviti memagar bilik. Malam tu setakat jam 10 malam memang rasalah tenang je. Rasa aman je. Tak ada gangguan lagi. Dan waktu tu si Yana ni tengah mengulang kaji pelajaran dekat atas katil lah. Berdekatan dengan pintu masuk dom yang sudah kami kunci daripada dalam. Saya, Ita dengan seorang junior tingkatan 5 bernama Aida mengulang kaji di tengah-tengah bilik. Disebabkan kami senior tingkatan 6 atas, jadinya warden pun membenarkan kami membawa telefon bimbit dan laptop untuk kegunaan harian kami. Dan hanya dom tingkatan 6 atas saja dibenarkan untuk membuka lampu selepas waktu light off. Tapi perlu maklumkan kepada Pak Gad lah. Bukan suka-suka je. Dan itu pun hanya sekali dalam seminggu je dibenarkan macam tu. Iaitu pada hari Khamis malam Jumaat. Kita orang dah maklumkan pada Pak Gad bahawa malam tersebut kita orang akan berjaga untuk buat ulang kaji. Tiba-tiba kita orang dengar whistle Pak Gad yang selalunya dibunyikan untuk meminta penghuni menutup lampu. Anggrek level 3, light off. Light off, woi. Cik. Oh, cik. Kita orang nak bagi tahu tadi lah. Malam ni kita orang nak study. Okey. Selang 10 minit lepas tu, dengar lagi bunyi whistle. Lah, pakcik ni dah kenapa? Jap. Biar aku pula yang sound dia. Yana, tak payahlah. Tutup je lah lampu. Mungkin dia ada sebab kot kenapa dia bunyikan whistle tu. Dan waktu ni, Yana pun bangun tutup lampu dan duduk dekat tengah-tengah bilik bersama dengan kita orang sebab nak berkongsi cahaya daripada laptop. Nampak kan kesungguhan kita orang nak ambil exam pada tahun tu. Tengah kusyuk-kusyuk menelaah ni, tiba-tiba kita orang terdengar bunyi seperti seseorang tengah menangis tau. Sayup je bunyi dia. Aida pandang saya tau. Lepas tu saya pula pandang Ita. Terus semua pandang Ita juga waktu tu. Sebab dia yang paling alim dalam geng kita orang. Dan Ita gelengkan kepala dan menunjukkan jari telunjuk dekat bibir dia. Bermaksud menyuruh kita orang jangan tegur dan buat tak tahu je. Tapi bila kita orang nak buat tak tahu ni,
Lagi kuat pula bunyi tangisan tu. Seolah-olah membentak sebab diabaikan. Kita orang buat tak layan je kan. Sepertinya betul-betul dekat tepi telinga kita orang tau dengar. Dan yang kelakar dia, spontan je masing-masing bila dah dengar macam tu kan, melompat dekat atas katil dan dalam masa yang sama pula tu, semua tutup mata, siap berselubung semua dah dekat atas katil kan. Dan Ita ni bangun, buka lampu dan mengajak kami semua ke dom sebelah waktu tu, menerusi tandas kat tengah-tengah. Berlarilah kami masuk ke dom tingkatan 5 tu, dom Daisy tu. Dan Ita tutup pintu antara dom Daisy ke bilik air. Tapi pintu tu tak ada kunci. Jadinya, waktu ni semua dah berbakat dah, tak nak berjaga dah. Semua ke katil dan tidur berhimpit-himpit tu waktu tu. Berpeluh dia, bau masam dia, semua tak payah cerita lah. Tapi yang menjadi masalahnya adalah, nak tidur pun tak boleh sebab gangguan tu tak berhenti setakat tu je. Dan jam masa tu memang kita orang dah tak peduli dah. Dah tak terfikir langsung nak tengok jam. Dan masa kita orang tengah berhimpit-himpit dekat atas katil tu, kita orang dengar macam ada orang baling batu-batu kecil dekat tingkap bilik. Kita orang ni dekat level 3 tau. Mana nak sampai kalau baling batu pun sampai ke level 3 ni. Dan sambil dengar bunyi batu kecil dibaling kat tingkap tu, anjing pula tak berhenti-henti menyalak. Lepas tu, Ita ni baca ayat kursi kuat-kuat tau. Dan berulang-ulang. Dan saya pula waktu tu, saya masa tu nak baca bismillah pun dah berterabur dah. Memang langsung tak boleh nak diharap. Lepas tu kita orang pun dengar bunyi ketukan dekat pintu bilik dom Daisy tu. Apa kejadiannya orang nak ketuk pintu dom tengah-tengah malam? Bila hendap dekat bawah pintu tu, tak ada nampak sesiapa pun dekat situ. Weh, korang, tak payah layan lah. Jangan buka pintu tu. Dia bagi salam ke bagi apa sekalipun, korang tak payah buka. Tak payah jawab tau. Dan kita orang pun ikut je lah waktu tu. Lepas tu, ketukan dekat pintu tu dah berhenti. Tapi dia main ketuk pintu antara dom Daisy dengan toilet tu pula. Dan kalau fikir logik, siapa yang boleh masuk dalam toilet tu selain kita orang kan? Sebab apa? Sebab toilet ni tak ada pintu daripada luar. Nak masuk toilet tu cuma melalui pintu dom saya ataupun dom form 5 ni je. Tapi dom saya dah berkunci dah daripada dalam. Yang lagi muskil adalah kenapa tak buka pintu je? Sedangkan pintu tu tak berkunci langsung. Kenapa perlu ketuk-ketuk sampai macam nak pecah pintu? Dan saya sampai sekarang tak mampu merungkai misteri tersebut. Yang saya yakin itu bukanlah manusia. Akhirnya sampailah azan subuh berkumandang, barulah berhenti segala bunyi dan gangguan ni. Maksudnya malam tu memang kita orang langsung tak boleh nak tidur lah. Dan kita orang pagi-pagi lagi sebelum pergi ke kelas ni sempat menyinggah dekat pondok guard. Bertanya sama ada Pak Guard yang meniup whistle semalam ada datang semula ataupun tak ke asrama kami. Ternyata Pak Guard yang meronda semalam terus balik ke pondok dia lepas kita orang beritahu nak study malam tu. Okey, ini cerita yang terakhir pada malam ni. Okey. Akhir tahun, semua penghuni asrama dah balik rumah. Saya dengan Yana rumah jauh. Jadi kita orang pun dah siap-siap, dah packing-packing. Angkatlah beg, bawa turun ke pondok Pak Guard. Lepas tu kita orang naik balik bilik, tidur kat situ tau. Dan korang fikir kita orang ni mesti macam bodoh agaknya kan? Yelah, memang pun sebenarnya waktu tu. Dan asrama pun dah kosong kot waktu tu kan. Boleh pula kita orang ni berani berdua je naik semula ke tingkat 3. Kodon-kodon je nak tidur kat atas tu kan. Masa tu, saya lepak-lepak lah dekat atas katil sambil layan-layan handphone kan. Dan si Ana ni pula pergi toilet. Lepas dia keluar daripada toilet tu, dia datang kat saya tau. Dia kata apa tau? Nah, aku ingat kan kita dua je yang dekat dalam bilik ni. Rupanya dekat dorm form 5 tu pun ada budak lah seorang kat situ. Dorm form 5 ada orang? Ya betul kau ni. Ya, betul. Apa nak tipu kau? Aku tengok dia baring pakai baju sekolah lagi. Dia baring menghadap muka ke arah lain. Aku dapat tengok belakang dia je lah. Siapa Aku pun tak tahulah. Tapi kan, dia baring kat tempat Syafa. Syafa lah kot Daripada belakang pun memang nampak macam dia. Kan ni dah kenapa? Syafa kan dah balik. Kau lupa ke? Tadi kita siap peluk, siap cium dia, siap lambai-lambai lagi dengan adik dia tu, benda kau ni. Makanya membuntanglah mata saya masa tu. Setan apa pula yang mengganggu kita orang? Dan Jana ni tak puas hati tau. Dia pergi lagi ke dom sebelah untuk nak tengok. Tapi dah sampai sana, ternyata langsung tak ada siapa-siapa kat situ.
Alamak, serius lah weh. Dia dah tak ada lah kat situ. Kau lapar tak? Aku lapar lah. Jomlah kita turun. Keluar je daripada pintu dom ni, memang terus berlari lah kita berdua. Tangga pun dah tak ada langkah sopan-sopan lagi lah. Terus bantai langkah 2-3 anak tangga sekali harung. Dan kita orang decide waktu tu nak lepak dekat kantin sekolah je lah. Sebab kantin masih buka untuk sesi petang. Jadi korang semua tu beringat-ingat lah. Kita ni hidup berkongsi dengan makhluk alam sebelah sana. Jagalah tingkah laku. Okey. Dan ini adalah kisah seram Malaysia pada malam ni. Semoga anda terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan. Minta ampun, minta maaf lah sebarang tersalah kata, tersasul bahasa sebab hari ni KSM macam tak berapa sihat sangat. Baiklah. Disclaimer dulu sebelum kita akhiri kisah seram Malaysia pada kali ni. Semua kisah-kisah yang saya ceritakan kat sini pada hari ini, anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for your support. See you next video. Take care guys and God bless you.